Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Jadi hari ini kita nak bincang seorang sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi pada kali ini sangat special dan dia adalah kibarus sahabah, di antara sahabat yang besar dan di antara sahabat yang rapat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pada kali ini, sebelum tu kita tengok kepada sirah, kita tengok kepada sejarah. Sejarah Islam sangat ramai di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka menggunakan nama mereka Abdullah, seperti Abdullah bin Rawahah dan sebagainya. Bukan sahaja berlaku di zaman Nabi, sampai ke hari ini kalaulah kita pergi ke Timur Tengah, ramai di antara Arab menggunakan nama mereka Abdullah, sangat famous. Maka tak hairanlah daripada dulu sampai sekarang nama Abdullah ni nama yang famous. Dan disebabkan itulah bila mana kita tengok dekat masyarakat Makkah pada masa tu, Abdullah ni sangat ramai yang menyebabkan sahabat Nabi pada hari ini Abdullah ibn Ummi Maktum, para sahabat menisbahkan namanya kepada nama ibunya Ummi Maktum. Itu gelaran kepada ibu dia yang membawa maksud adalah ibu kepada anak yang buta. Itulah yang dinamakan Abdullah ibn Ummi Maktum. Di antara sahabat yang famous, sahabat yang besar, yang rapat dengan Nabi SAW. Bahkan kalau kita tengok sirah, banyak nama yang disebut Abdullah ibn Ummi Maktum, Abdullah ibn Ummi Maktum, sangat ramai, sangat banyak. Dan bila mana kita nak belajar berkaitan sirah, memang kita tak akan terlepas bila mana kita tengok, bila mana kita belajar sirah dekat kota Mekah, macam mana struggle-nya para sahabat Nabi SAW, macam mana struggle-nya seluruh penduduk Islam ketika itu bila mana mereka diuji oleh Allah dengan ujian masyarakat pada masa itu yang sangat benci kepada Islam. Itulah yang berlaku kepada Abdullah ibn Ummi Maktum. Ketika mana dia masuk Islam, dia pun di antara sahabat yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dapat cemuhan, dapat hinaan daripada masyarakat Quraisy yang lain. Abdullah ibn Ummi Maktum ni, dia adalah sepupu kepada Khadijah bintu Khuwailid. Maka bila mana sepupu kepada Khadijah, apa hubungan Khadijah binti Khuwailid dengan Nabi, isteri baginda sallallahu alaihi wasallam? Maka dekat sini Abdullah bin Ummi Maktum juga, dia pun sepupu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ummi Maktum ni dia buta daripada kecil lagi, daripada kelahiran dia sudah pun buta. Dan Allah memuliakan Abdullah ibn Ummi Maktum sehingga kan ada beberapa ayat Quran wahyu Allah Subhanahu Wa Taala diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata khusus dikarenakan Abdullah ibn Ummi Maktum. Bayangkan satu hari ketika mana Nabi menjemput pembesar-pembesar Mekah, pembesar Quraisy yang lain yang memang mereka ni benci kepada Islam, seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya, Abu Sufyan pun ada. Ketika itu Nabi jemput mereka untuk buat pertemuan, untuk bercakap dan sebagainya, dan pembesar Mekah yang lain ni mereka setuju dengan pertemuan dengan Nabi SAW. Dalam pertemuan itu Nabi diberikan peluang untuk menerangkan apa agama yang dibawa oleh Nabi SAW, ajaran apa yang diajar, macam mana nak memeluk agama Islam dan sebagainya lah. Sedangkan sebelum ni Nabi tidak dibenarkan, tidak diizinkan oleh penduduk Quraisy untuk bercakap langsung berkaitan dengan Islam. Kan, sebab itulah Nabi rahsiakan dakwah Nabi. Dakwah Nabi dekat Rumah Al-Arqam. Sampaikan 13 tahun Nabi tak berdakwah. Tapi disebabkan satu hari itu Nabi diberikan keizinan untuk bertemu dengan pembesar Mekah yang lain untuk bercerita berkaitan dengan Islam. Maka Nabi menggunakan manfaat, menggunakan kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Maka Nabi bercakap. Bercakapnya Nabi SAW di hadapan mereka dengan sangat yakin, dan Nabi sangat gembira bila mana diberikan peluang macam tu. Bayangkan, dalam keadaan Nabi tengah berdakwah, tengah bercakap, tengah berdialog dengan pembesar-pembesar Mekah ketika itu, maka datanglah Abdullah ibn Ummi Maktum. Bayangkan, Abdullah ibn Ummi Maktum ni seorang sahabat yang buta, maka dia berjalan dengan tongkat. Dia pergi dekat rumah Nabi SAW. Ya Rasulullah, dia panggil Nabi. Sebab apa? Abdullah bin Ummi Maktum, dia tak nampak yang Nabi tengah ada dialog bersama pembesar Mekah. Bayangkan kalaulah Abdullah bin Ummi Maktum dia nampak yang Nabi ini tengah berusaha untuk bercakap dengan pembesar Mekah yang telah melarang semua orang Islam untuk bercakap berkaitan dengan Islam, semestinya Abdullah bin Ummi Maktum tak akan pergi. Mesti dia tak akan pergi. Nabi tengah ada urusan penting. Tapi disebabkan matanya buta, menyebabkan dia tak tahu apa yang berlaku. Maka hari itu dia pergi ke rumah Nabi. Dia panggil Nabi, Ya Rasulullah, apa wahyu yang turun pada hari ini? Adakah ada wahyu yang baru? Adakah ada ilmu yang baru turun pada hari ini, Ya Rasulullah? Ketika itu Nabi dengar, maka Nabi agak macam fresh juga, macam
Kecewa jugalah kenapalah datang time ni. Kenapalah datang time macam ni. Time gentir macam ni, time aku nak berusaha macam ni, kenapa datang? Nabi agak kecewa je lah juga. Maka apa layanan Nabi? Apa Nabi jawab? Nabi tak jawab. Nabi meneruskan dakwahnya. Nabi bercakap kepada semua pembesar-pembesar Mekah. Maka bila mana Nabi bercakap, berdialog dan sebagainya, sampailah habis. Bila mana habis, mereka berpulang. Dan ketika itu lega dalam hati Nabi SAW. Gembiranya Nabi pada masa itu disebabkan Nabi diberi kesempatan untuk bercakap dengan pembesar Mekah yang lain. Jelah gembiralah sebab sebelum ni tidak dibenarkan. Kalau bercakap pun memang akan didenda, akan dipukul, akan ditumbuk dan sebagainya. Tapi kali ini Nabi diberikan peluang untuk bercakap. Maka gembiralah Nabi kerana apa yang dia nak sampaikan semua dah tercapai. Maka dalam perjalanan Nabi untuk pulang ke rumah dia, ketika itulah satu ayat Quran, satu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala turun kepada Nabi SAW. Ketika itu bila mana kita tengok riwayat, bila mana turunnya wahyu daripada Allah, seolah-olah ada satu hentakan yang kuat dekat kepala Nabi SAW. Yang menyebabkan ada satu ketika menyebabkan Nabi terduduk disebabkan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika mana Allah menurunkan wahyu, itu adalah teguran Allah kepada Nabi SAW. Boleh buka dari surah Abasa wa Tawalla. Dia adalah Muhammad yang telah bermasa muka. Ketika itulah Nabi bermasa muka. Ketika mana datangnya Abdullah ibn Ummi Maktum, Nabi bermasa muka. Sebab itulah turunnya ayat Quran, Abasa wa Tawalla. Dia, Muhammad, telah bermasa muka. Panjanglah dalam 16 ayat Quran. Turun semata-mata nak menegur Nabi di atas layanan Nabi kepada Abdullah ibn Ummi Maktum. Allah menegur Nabi SAW, yang mana itu yang datang kepada kamu wahai Muhammad adalah orang Islam. Dia telah beriman kepada aku, dia telah meyakini aku. Adapun orang yang kamu utamakan, which is pembesar Mekah yang lain, mereka belum tentu lagi boleh menerima ajaran Islam. Mereka belum tentu lagi boleh menerima apa yang kamu sampaikan wahai Muhammad. Adapun yang datang kepada kamu, dia telah memeluk agama Islam. Maka disebabkan Allah menegur Nabi SAW, Nabi tidak ada rasa apa-apa. Nabi tak malu macam kita lah. Bila ditegur malu, bila ditegur rasa sakit hati, tidak. Bila mana Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu bukan dosa. Jangan kita samakan itu dosa pula. Tak, itu bukan dosa. Bila mana Nabi ditegur oleh Allah, maka Nabi terus pergi jumpa Abdullah ibn Ummi Maktum dan Nabi memuliakan Abdullah ibn Ummi Maktum. Dan kita boleh tengok juga macam mana Abdullah ibn Ummi Maktum di antara sahabat Nabi SAW daripada kota Mekah bersama-sama dengan Nabi yang terawal memeluk agama Islam. Ketika mana berlakunya perjanjian Aqabah, Nabi mengarahkan Abdullah ibn Ummi Maktum untuk berdakwah dekat kota Madinah. Bayangkan, beliau ni adalah seorang yang buta. Tapi Nabi tak pernah membezakan di antara sahabat yang lain. Engkau buta, engkau stay, tak perlu berdakwah, tidak. Engkau sakit, tak perlu berdakwah, tidak. Meskipun sahabat Nabi yang dalam keadaan yang special, dalam keadaan yang buta, tetap Nabi mengarahkan sahabat Nabi untuk buat kerja dakwah, buat kerja Islam. Kerana kerja Islam tidak ada pengecualian. Meskipun dia buta ke, dia patah kaki ke, dia sakit kepala ke, kena ada satu masa untuk buat kerja Islam. Sebab itulah Nabi mengarahkan Abdullah ibn Ummi Maktum untuk pergi ke kota Madinah, untuk berdakwah dekat kota Madinah. Adakah dekat kota Madinah sudah ramai Islam? Tidak. Masih lagi tak ramai Islam dekat kota Madinah. Tapi Nabi mengarahkan Mus'ab ibn Umair dengan Abdullah ibn Ummi Maktum untuk pergi ke kota Madinah. Bayangkan, ketika mana sampainya mereka berdua, iaitu Abdullah ibn Ummi Maktum, sampai dekat kota Madinah, bermula hari itulah mereka bekerja keras daripada siang ke malam, malam ke siang, berdakwah kepada masyarakat Madinah. Disebabkan itulah sebelum Nabi berhijrah, Nabi sampai ke kota Madinah, telah pun ada 500 lebih penduduk Madinah yang telah masuk Islam di tangan Abdullah ibn Ummi Maktum dan di tangan Mus'ab ibn Umair. Betapa lembutnya hati orang Madinah pada masa itu. Dan Abdullah bin Ummi Maktum ni juga kita tengok bagaimana Nabi memberi keuzuran, Nabi memberi kebenaran kepada beliau untuk tidak menyertai mana-mana peperangan disebabkan dia buta, susah dan sebagainya. Sebab itulah di zaman Nabi, Abdullah bin Ummi Maktum tak join peperangan. Di zaman Abu Bakar, dia tak join juga peperangan. Sebab apa? Diberi pengecualian. Tapi bila mana masuk di zaman Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, berlakunya satu peperangan yang sangat besar. Peperangan yang melawan satu kerajaan yang besar, kerajaan Parsi. Islam melawan Parsi. Ketika itulah Abdullah bin Ummi Maktum bertemu dengan Amirul Mukminin
Wahai Omar, izinkan aku untuk join dalam peperangan ini, wahai Omar. Sesungguhnya aku nak pegang panji, kata Abdullah bin Maktum. Aku nak pegang panji dan percayalah wahai Amirul Mukminin, aku tidak akan beranjak, aku tidak melarikan diri. Meskipun kita dalam keadaan apa jua keadaan, aku tidak akan melarikan diri, wahai Sayyidina Umar bin Khattab. Panji ni kita tahu, panji Islam ataupun panji dalam peperangan dia sangat penting. Andai kata panji itu jatuh, panji itu menurun, itu menandakan pasukan itu dalam keadaan nak mengalah. Tapi tidak berlaku kepada Abdullah bin Umi Maktum. Dia tidak beranjak bila mana diberikan keizinan oleh Umar bin Khattab untuk memegang panji. Dia pegang betul-betul. Dia tidak beranjak. Bahkan tidak melarikan diri, tidak berundur. Dan dia yakin bila mana dia berjuang akan dapat imbalan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saking yakinnya Abdullah bin Umi Maktum dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala, ia menyebabkan Abdullah bin Umi Maktum syahid dalam peperangan. Kita tahulah peperangan itu benang kepada Islam. Tapi Abdullah bin Umi Maktum syahid ketika mana dalam keadaan pasukan Islam tengah mengumpulkan jenazah orang Islam. Ketika itulah para sahabat yang lain melihat bagaimana jenazah Abdullah bin Umi Maktum yang dalam keadaan erat memeluk panji Islam pada masa itu. Sangat erat, sangat kuat. Sehingga para sahabat nak lepaskan pun susah. Itu di antara perjuangan bagaimana seorang sahabat Nabi SAW yang dalam keadaan buta tapi tidak menjadi satu asbab untuk dia tidak buat kerja Islam. Tidak menjadi satu asbab untuk dia tidak berdakwah kepada orang. Tidak menjadi satu asbab untuk tidak mengajak orang kepada jalan kebaikan. Maka kita ni di antara Allah pilih kita yang mana kita ni cukup diri rasa, cukup anggota tubuh badan. Sangatlah malu kalaulah kita tak buat kerja-kerja Islam. Sangat malu kalau kita tak berdakwah, tak mengajak orang kepada kebaikan. Saya tahu bukan semua orang boleh bercakap. Bukan semua orang pandai buat video. Bukan semua orang pandai ambil gambar. Bukan semua orang pandai buat poster, editing dan sebagainya, penulisan dan sebagainya. Maka saranan saya, cadangan saya, gunakan apa kepakaran anda. Anda kata anda pakar melukis, maka lukislah untuk kerja Islam. Lukislah untuk mengajak orang kepada kebaikan. Anda kata kalian pandai buat poster, buatlah poster mengajak orang kepada kebaikan. Anda kata kalian pandai bercakap, maka bercakaplah. Ceritalah kepada sahabat-sahabat kalian berkaitan dengan Islam, ajaklah mereka kepada Islam dan sebagainya. Gunakan apa yang kita ada semata-mata nak ajak orang kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu di antara video kita pada kali ini. Semoga video pada kali ini memberi manfaat kepada anda semua dan anda juga boleh kongsikan juga video pada kali ini kepada orang lain. Biar orang lain pun boleh tahu kisah para sahabat Nabi SAW. Kita jumpa lagi. Kalau ada apa-apa cadangan boleh drop komen dekat bawah, insya-Allah nanti saya akan baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, mungkin ada yang tak tahu lagi, saya ni merupakan founder kepada satu produk The Snack Cookies. Mana kita ada dua perisa, satu Cha Cookies yang daripada perisa coklat and then satu lagi V Cookies daripada perisa vanilla butter. Okey, apa yang best ni pada kali ini kita nak kongsikan kepada anda. Kali ini saya buat satu promosi nak bagi percuma kepada anda. Percuma satu balang nak bagi kepada anda. Setiap 3 pembelian anda semua akan dapat percuma. Kalau anda beli 6 balang, anda akan dapat 2 balang percuma. Anda beli 9 balang, anda akan dapat 3 balang percuma. Disebabkan kalau tengok sebelum ni pun ada di antara customer kami yang dapat 5 balang percuma, 10 balang percuma. Sebab apa? Setiap 3 balang pembelian kita akan bagi kepada anda 1 balang percuma. Jadi jangan lepaskan peluang. Kita boleh tengok banyak sangat dah customer kami yang makan, banyak customer kami yang bagi feedback yang positif dan sebagainya bila mana mereka makan The Snack Cookies. Dan promosi pada kali ini kita terbuka kepada yang Malaysia ke, yang Singapura ke, yang Brunei pun. Memang kita buka kepada anda semualah. Jangan risau. Kalau sebelum ni kita ada buat free shipping kan. Kalau free shipping memang kita buat dekat Malaysia saja. Tapi untuk promosi pada kali ini kita buka kepada anda semua, tak kisahlah anda Malaysia ke, Brunei ke, Singapura, memang kita akan bagi 1 balang percuma kepada anda. Setiap 3 pembelian anda akan dapat 1 balang. 6 balang pembelian dapat 2 balang percuma sahaja daripada kami. Jadi jangan lepaskan peluang, jangan tunggu lama-lama, boleh terus WhatsApp nombor kat bawah. Ini produk saya buat sendiri. Produk ini saya buat sendiri, saya packaging sendiri, kita baking sendiri. Jadi jangan risau. Memang ini berkualiti, insya-Allah kita jaga dari sudut kebersihan. Terus WhatsApp nombor kat bawah, nanti saya akan reply WhatsApp anda. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.